Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari tu kita dah habis belajar tajuk indeks, set dan logaritma. Jadi, teacher akan jawab soalan past year iaitu SPM, soalan sebenar. 3 soalan. Dan minggu ni teacher nak buat semua soalan yang, bukan semualah, yang berkaitan dengan log ni sebab dia kena banyak praktis sikit. Jadi, teacher akan buat untuk minggu ni soalan-soalan log. Teacher dah post dekat Telegram. Jadi siapa yang belum join dan dia nak try, boleh join dekat group Telegram tu. Boleh discuss maths dengan maths form 4, form 5 di situ. Okay. So sekarang teacher nak start terang soalan log ni. 3 soalan dulu dan kita akan buat sikit setiap hari. Jadi soalan pertama adalah dari soalan SPM 2015, soalan nombor 7. Jadi soalan dia diberi 3 kuasa 2x sama dengan K, 3y sama dengan H dan 3y tambah 2K bersamaan 7 tambah 9x. Okey, so sekarang dia suruh ungkapkan K dalam sebutan H. Bila teacher nampak ayat macam ni, K dalam sebutan H, teacher akan buat macam ni. K dalam sebutan H. Maksudnya sekarang ni kita nak K dekat depan, H dekat belakang. Itu maksudnya K dalam sebutan H. Okey? Kena faham soalan minta apa. Kalau tak kita buat panjang-panjang, sayang je sebab kita dah tak menjawab kepada soalan. So sekarang dia dah bagi kat sini keyword dia. Sekejap saya ambil color lain. Tengok sini, ni ada K. Lepas tu yang ni H. Kita akan guna benda ni. Dan dia bagi suruh ungkapkan ini. Kita buat balik guna hukum indeks. Bersamaan 7 tambah 9x. Jadi kita nampak dekat sini, sini adalah dia guna indeks. So banyak akan guna hukum indeks lah kat sini. First kita tengok, sini adalah asas 3. 7 kalau nak tukar ke asas 3 tak boleh. 9 boleh. So kita tukar dulu. 3y tambah 2x bersamaan 7 tambah 3 kuasa 2 x. Dia jadi macam ni. And then 3 kuasa y ni tambah 2x ni adalah hukum indeks. Kena ingat balik hukum indeks, iaitu ni hukum indeks yang kita dah belajar. Bila tambah macam ni, dia sebenarnya adalah kita boleh asingkan. So kita asingkan dia. Kita akan dapat 3 kuasa y. Darab tulis titik ni je. Ni maksudnya darab. 3 kuasa 2x bersamaan 7 tambah, oh ni tak payah, kita boleh kuasa-kuasa akan jadi darab. Ni pun hukum indeks, which is yang ni. Kuasa-kuasa akan jadi darab. So teacher darab 2 darab x, dapat 3 kuasa 2x. So kita proceed kat sebelah. 3 kuasa y adalah H. So teacher ganti H. Darab dengan 3 kuasa 2x. 3 kuasa 2x adalah K. Bersamaan 7 tak ada apa. Tambah 3 kuasa 2x. 3 kuasa 2x adalah K. So kita dah dapat dalam sebutan H dengan K. Tapi dia suruh susun kat sini, K mesti di hadapan. Jadi kita kumpul semua sebutan yang ada K di bahagian hadapan. Maksudnya sekarang HK kan, bila H darab K akan jadi HK. Saya gerakkan K ke depan sebab kita nak K dekat depan. Tolak K bersamaan 7. Jadi kedua-dua sebutan ni ada K. Kita nak K di hadapan. Jadi K ada di dua-dua belah. Kita boleh faktorkan. Bila ada sama, kita boleh faktorkan. Faktorkan tu kita keluarkan. So bila keluarkan K ni tinggal H. Yang ni tinggal 1. So kita darab balik untuk check. Kalau kita masukkan balik akan dapat KH tolak K. Kembangkan balik kita akan dapat yang atas ni. Sama dengan 7. So sekarang nak K di hadapan, kita gerakkan sebutan ni. Ni adalah darab. Dia bawa ke kanan akan jadi bahagi. So ni adalah jawapan dia. Okay. So siapa yang dah buat boleh check jawapan. Siapa yang belum buat boleh try nanti. Okay. Kalau salah boleh check balik dengan pen merah.
Okay, the second question is this. SPM 2011 question 8. Jadi soalan ni dia diberi log X base 2 asas 2 bersamaan H dan log Y asas 2 bersamaan K. Ungkapkan log X cube per Y asas 2 dalam sebutan H dan K. Okey, kalau yang ni soalan ni dikata dalam sebutan H dan K, dia tak cakap pun siapa yang kena duduk depan. Cuma dia kata kena buat dalam sebutan H dan K. So kita tak payah susun lah, asalkan kita dah tukar dia dalam sebutan H dan K. So kat sini dia suruh tukar yang ni kan. So saya salin balik log X kuasa 3 per Y asas 2. And then maklumat yang kita ada sekarang adalah log X asas 2 adalah H, log Y asas 2 adalah K. So nampak tak kat sini? Kat sini kita akan bermain dengan asas 2. Okay, so bila tengok kepada soalan ni, dia memang bagi asas 2. Okay, so senang sikit lah, kita tak payah fikirkan nak tukar base, since dia punya asas dah sama. So saya sambung kat sini. Ini adalah konsep log per. Konsep log, ingat balik yang kita buat hari tu. Untuk konsep log, bila bahagi dia adalah ni, bila bahagi dia adalah tolak dan asas yang sama. Okey, ni hukum log Jadi saya letak balik kat sini, dia akan dapat log, disebabkan bahagi dia jadi tolak. So sekarang asas dia 2. Jadi saya tulis balik je 2. Jadi macam tu. Dan bila kita dapat macam ni, ini adalah hukum log juga. Bila ada kuasa, kita turunkan ke bawah. So turunkan ke bawah, kita akan dapat 3 log X asas 2 tolak, kat sini dah ada log Y asas 2 bersamaan K. So saya letak je K kat sini. Dan seterusnya, sini 3 log X asas 2 adalah H. So dapat teruslah 3H tolak K. Okay, so ni adalah jawapan dia untuk soalan SPM 2011 question 8. Seterusnya, the last question. Siapa yang ada soalan boleh tanya je. Since teacher memang nak fokus sikit-sikit je untuk log, sehari kita buat sikit-sikit. Dan saya akan jawab soalan lain sekali. And then ni adalah question 3, iaitu SPM 2013. Soalan 7. Siapa nak try buat sekali boleh try. Dan dia bagi soalan, dia bagi A sama dengan 1 per A X kuasa 3 ni. Cari log A asas X. Okey, kalau kita tengok macam ni, kita ada A. A sama dengan 1 per X kuasa 3. Kita tak ada log X ni di hadapan. Jadi macam mana kita nak buat? Kita tambah je lah. Depan ni tambah je. So kita akan dapat log A X. Macam tu. Kita tambah log A je. Log asas A kat sini. So bersamaan log, ni saya tulis juga X. Saya tambah je. Kalau kita nak tambah belah kiri, kita kena tambah belah kanan. Sebab tu teacher tambah di dua-dua bahagian. Okey? Ni dalam kurungan lah. So yang ni log A asas X ni bersamaan, yang ni dia ada dua cara, tapi teacher tunjuk yang guna satu cara. Kalau kamu guna cara yang lain, sama je, akan dapat jawapan. Okay, so log 1, sebab teacher guna konsep bahagi, log yang bahagi ni, which is yang ni, yang bahagi. So log 1 asas X tolak log X 3 asas X. Dan konsep log juga, apa-apa sahaja yang log 1, asas apa-apa sahaja dia akan dapat kosong. Okay, ni memang hukum dia. So teacher letak kat sini kosong lah. Kosong. Tolak dengan ni, turunkan ke bawah 3 log X asas X. So kita akan dapat kosong tolak 3 darab dengan log AA. Bila sama X dengan X, AA
dia akan dapat 1. That's why kat sini kita dapat 1. So dapat negatif 3 jawapan dia. Okay. And then soalan seterusnya B. Okay, B ni panjang sikit. Kenapa saya cakap panjang sikit? Sebab kat sini dia letak asas dia A. Kat A ni kita dah guna X kan. Lagi senang nanti kita guna asas X sebab kita dah start dengan asas X. Dia tak kisah, tapi yang menyenangkan kita. Okay. So kita try buat balik. Yang ni B. Log X asas A. Saya naikkan yang ni ke atas dulu. So dapat macam ni kan. 2. Kenapa saya naikkan ke atas? Sebab saya nak tukar asas dia. Sebab yang ni dia asas X kan. Lagi senang kita guna asas X. Sebab tu penting untuk tahu asas apa yang kita nak guna. And then bila kita nak tukar asas, tengok ni. Bila kita nak tukar asas ni, hukum logaritma yang nombor 7 ni, itu saya tunjuk kan. Bila nak tukar asas, depan dia tak boleh ada apa-apa. Sebab tu saya gerakkan ini ke atas. Sebab tu. Alright. And then bila nak tukar asas, kita akan letak yang atas di bahagian atas, iaitu X square. Yang bawah di bahagian bawah. Nampak tak? Yang asas yang di bawah ni, dia akan duduk di bawah. Yang atas ni akan di atas. And then kita nak pilih asas apa? Saya nak pilih asas X. Sebab dah ada dekat A. Macam tu. Okay. And then bila dah dapat macam ni, yang ni kita dah cari log A asas X. Log A asas X. Kita dah dapat bawah ni adalah negatif 3. Then saya buat ni kat bawah ni. So 2 ni kita boleh turunkan ke bawah balik. And then log X asas X, konsep dia sama. Bila XX, kita guna balik konsep AA ni. Jadi 1. So ni jadi 1. Then log A asas X. Log A asas X adalah negatif 3. So jawapan dia adalah negatif 2/3. Ini adalah jawapan dia. Soalan SPM 2015, soalan nombor 6. Jadi dia bagi kat sini log 2 asas P bersamaan X. So ni maklumat pertama. Kita dah nampak dah kita akan bermain dengan asas apa, iaitu asas P. Dan log 5 asas P bersamaan Y. Okey, kita ada maklumat kedua. Kedua-dua ni adalah asas P. Ungkapkan log 8P square asas 5 dalam sebutan X dan Y. Maksudnya sekarang ni dia nak suruh kita ungkapkan sebutan log 8P square asas 5. Perkara pertama kita tengok sekarang, bila kita nak buat dalam sebutan X dan Y, asas dia mesti P. So perkara pertama kita buat ni asas 5, dia bukan asas P. Jadi kita kena guna hukum log untuk tukar dari asas 5 kepada asas P, iaitu ini adalah dia punya rule. Yang rule nombor 7 ni. Jadi first kita tukar dulu atas-atas, bawah-bawah dan pilih asas apa yang kita nak. Jadi kat sini, kalau saya tengok kat sini, saya tulis balik atas bahagian atas, iaitu log 8P square. Bawah kat bawah log 5. And then asas dia asas apa? Asas P kita nak sekarang. Jadi saya tulis kat sini asas P. Ini adalah first step dia. And then apa kita kena buat lepas tu? Lepas tu kita tengok kat sebelah. Ni log 8P square adalah 8 darab P square. Maksudnya kita kena guna log yang konsep hukum logaritma yang darab pula, iaitu yang nombor 1 ni. Bila darab, kita boleh tukar dia jadi tambah. Okay. So kita akan dapat kat sini log 8 tambah log P square. Asas dia apa? Asas dia P. Per log 5 asas P kita dah ada kat sini, iaitu Y. Sebab tu teacher tulis Y kat sini. Okay. And then sambung kat sebelah.
Log 8P tak ada kat atas ni, tapi dia ada 2 kat sini. Kita tahu 8 ni boleh dikaitkan dengan 2, iaitu 2 kuasa 3. So kita tulis balik dalam bentuk 2 ni. Log 8 adalah 2 kuasa 3. Asas dia still sama P. Tambah yang sebelah ni kita boleh guna konsep yang turunkan ke bawah, iaitu yang ni. Hukum dia. So kita boleh turunkan yang atas ni ke bawah. Teacher turunkan ke bawah 2. So dapat 2 log P asas P per Y. Bila yang ni boleh turunkan, yang ni pun boleh guna konsep yang sama, iaitu 3 log 2 asas P tambah 2 log PP. Hukum log lagi. Log PP bila sama huruf dia, log satu-satu ke ni AA, dia akan sama dengan 1. Jadi kat sini akan dapat 1 per Y. Jadi kat sini 3 log 2 asas P adalah X. 3X tambah 2 per Y. Ini adalah jawapan dia. Okey? Senang je bila you dah ingat hukum asas bagi log, hukum logaritma. And then soalan seterusnya, kita buat SPM 2016 question 14. So soalan dia bagi diberi log 7 asas A bersamaan R. Okey, ni maklumat yang diberi. Ungkapkan dalam sebutan R. So sekarang kita dah nampak kita mesti bermain dengan asas A. Okey. So sekarang kita tengok yang pertama ni, dia dah bagi asas A. Okey, senang. Jadi kita kena kaitkan 49 ni dengan 7. Since sekarang dia bermain dengan nombor 7. Jadi 49 dengan 7, apa perkaitan dia? 7 kuasa 2. So kat sini kita tulis balik log 7 kuasa 2 asas A. So saya turunkan ke bawah 2 log 7 asas A. Jadi log 7 asas A adalah R. Dapat 2 R. Ini untuk A. Untuk B, kita tengok dia bagi log 343 A square asas 7. Okey, first thing saya nampak kat sini, dia bukan asas A. Saya akan tukar dulu dia jadi asas A. So macam mana nak tukar? Atas, atas, bawah, bawah. Jadi kita akan dapat, saya tulis depan sikit log 343 A square, iaitu bahagian atas, per log 7 yang bawah. Dan saya pilih asas dia, iaitu saya nak asas A. Saya tulis A kat sini. A. Okay. And then dekat sini 343 A square ni adalah 343 darab dengan A square. Jadi boleh guna hukum log untuk darab. Akan jadi tambah. Jadi saya asingkan kat sini log 343 tambah log A square. So asas dia sekarang adalah A. Per log 7 asas A adalah R. Okay. And then saya teruskan lagi. Log A 343. Okey, 343 ni kita nak kaitkan dengan 7 dan kita kena tahu macam mana nak kaitkan. Selalunya dia berkait dengan kuasa. Jadi kita check dengan kalkulator. Kita tahu tadi 7 kuasa 2 49. Cuba test 7 kuasa 3. Nampak tak dapat 343? So kat sini kita akan dapat log 7 kuasa 3. Yang ni untuk dapat 343 asas A tambah 2 ni saya turunkan ke depan dan log A asas A akan dapat 1. So saya turunkan ke depan dan log AA akan dapat 1. Contoh. Over R. Dan yang ni pun sama. Saya turunkan 3 ke bawah. 3 log 7 asas A tambah 2 per R. Jadi log 7 asas A adalah R. Jadi saya akan dapat 3R tambah 2 per R.
So ni adalah jawapan dia. Okay. And then kenapa saya rasa kat sini macam ada something wrong. 3 asas betul kan? Asas. Okay. Oh. Betul lah kan? Okay. And then saya proceed. Sekejap 3, 4, 3. Okay. And then saya proceed seterusnya. Soalan seterusnya mana soalan seterusnya? SPM 2014 question 7. Okey, soalan ni dia kata log 9K asas K bersamaan 2. Jadi A. Dia suruh cari K je. Untuk cari K sahaja, dia hilangkan log. Jadi kita guna konsep tukarkan log ke bentuk indeks. Okey. Jadi macam mana kita nak tukar? Kita tengok kat sini. Saya tulis balik tau ni. Log 9 asas K bersamaan 2. So, bila log 9 asas K bersamaan 2, K ni adalah asas. Asas dia akan bergerak ke belah kanan kalau kita nak tukar ke indeks. Jadi, kita akan dapat 9 akan stay bersamaan K kuasa 2. Ni cara tukar dari log ke indeks. And then macam mana nak cari 9? Kita gerakkan square ni ke kiri lah. So akan dapat plus minus 9 sama dengan K. So K kita akan dapat plus minus 3. Tapi untuk log, K ni mesti positif. Jadi kita boleh buat conclusion K bersamaan 3. Ni jawapan dia untuk A. And then untuk B. Untuk B, kita tengok kat sini, asas dia adalah asas A. So, untuk asas A, saya rasa ni asas 9. Yes, ni asas 9, sorry. Macam A dah. Okay. So, sekarang ni, dia bagi log 1 per K asas 9. Macam mana kita nak buat? So, first thing, saya sekarang nak asas K kan? Tapi ni dah pecahan. Saya guna dulu konsep pecahan, iaitu ni. Kalau pecahan, kita akan dapat tolak. Okey? Ni akan dapat tolak. Jadi, saya buat dulu log 1 tolak log K. Asas dia apa? Asas dia 9. Okey? And then, untuk log 1 asas 9, apa-apa sahaja yang log 1 macam ni. Log 1 asas A. Asas apa-apa sahaja, kalau dia log 1, dia akan bersamaan kosong. Jadi saya tulis kat sini kosong. Tolak dengan, okey, sekarang ni log K asas 9. Kita nak asas K. Sebab tu kita akan tukar yang belakang ni menjadi asas K. Kita akan dapat log K over log 9. Untuk tukar asas, atas di atas, bawah di bawah. Pilih asas yang kita nak, iaitu asas K. Then, kita akan dapat kosong tolak log KK. Hukum log. Kalau sama, macam tadi juga. AA akan sama dengan 1. Jadi, kat sini akan dapat 1 per log 9 asas K 2. Jadi, jawapan last ke adalah negatif 1 per 2. Okay. So, dah settle 3 soalan. Esok kita akan buat untuk selesaikan yang ni, dia macam suruh ungkapkan dalam bentuk apa. Esok kita akan buat soalan yang dia bukan esok, hari Jumaat. Sebab Khamis saya tak buat kelas. Lusa saya akan buat soalan kita nak selesaikan bila dah masuk persamaan, iaitu ada kanan kiri, melibatkan ada sama dengan. Yang ni tak ada. Okay. So, nanti kita buat soalan yang seterusnya pula lepas ni. Hari tu kita buat 6 soalan, iaitu 6 soalan tu dia pasal hukum indeks dengan hukum log, tapi dia tak melibatkan persamaan, iaitu dia tak masukkan sama dengan lagi. Jadi kali ni kita akan buat soalan, teacher akan buat 4 soalan yang melibatkan sama dengan, and kita tengok macam mana nak selesaikan. Okay.
So sekarang bila melibatkan sama dengan, perkara pertama yang kita kena tengok, kita kena check sama ada dia bagi soalan tu berkaitan dengan indeks ke log. Check dulu first, check sama ada dia indeks ke log. Ni step yang pertama. Untuk step yang kedua, kita akan, saya buat untuk indeks dulu. Bila kita tengok indeks, kita susun dulu untuk kedua-dua ni, susun sebutan yang ada pemboleh ubah di sebelah kiri. Ni cara yang senang Dia banyak cara. Ni cara saya terang cara yang senang. And nombor bulat belah kanan. Okey, jadi step kedua ni untuk log pun sama. Maksudnya sebutan yang ada log semua kita susun belah kiri. Untuk yang nombor bulat kita susun belah kanan. Nanti kita tengok contoh. And then yang ketiga untuk indeks. Tambahan, indeks boleh samakan asas atau tak. Selalunya soalan yang SPM ni dia akan bagi yang boleh samakan asas. Kalau tak boleh samakan asas, dia ada tambahan lain iaitu kita kena letak log. Tu cara penyelesaian dia. Selalunya boleh samakan asas. Jadi kita tengok soalan, kalau tak boleh samakan asas, baru saya akan tunjuk macam mana nak tukar kepada log. Okey, ni cara dia punya step. Jadi step 1 dia kita tengok indeks atau log dulu. Cara kedua adalah kita susun semua yang ada pemboleh ubah belah kiri, yang nombor kita letak belah kanan. Okey. And then step yang ketiga ni untuk indeks, kita tengok boleh samakan indeks tak. Kalau tak boleh samakan, kita akan tambah log. Okey, jom kita buat soalan. So soalan yang pertama iaitu SPM 2011. Soalan nombor 7. Soalan ni 4 markah. Jadi soalan dia, selesaikan persamaan 2 kuasa 3x bersamaan 8 tambah 2 kuasa 3x tolak 1. Okey. Macam saya cakap tadi, dia boleh guna macam-macam cara, tapi cara yang paling senang saya suka kumpulkan yang mana ada pemboleh ubah. Macam contoh ni X kan, sini X kan, saya akan kumpulkan semua belah kiri. Jadi kalau kat sini saya akan buat 2 kuasa 3x tolak 2 kuasa 3x tolak 1 bersamaan 8. Saya akan buat macam ni dulu. Kemudian saya akan asingkan, sebab saya nampak 3x. So saya akan buat 2 kuasa 3x tolak 2 kuasa 3x darab. Ni kalau konsep ni adalah 2 negatif 1. Kalau kita gabung balik dia akan darab. Bila konsep darab, ni titik ni adalah darab saya gantikan dengan titik besar ni. Bila darab dia akan jadi tambahan. So akan jadi 3x tambah negatif 1 akan jadi 3x tolak 1 lah. So saya letak kat sini 2 kuasa 3x darab dengan 2 kuasa negatif 1 sama dengan 8. Okey, bila susun macam ni, kita dah nampak kat sini 2 kuasa 3x. Selalunya student dia akan takut bila nampak 2 kuasa 3x ni. Jadi lebih baik siapa yang macam takut-takut tu, kita buat perwakilan 2 kuasa 3x ni bersamaan x. So dia tak takut sangat bila nampak yang ni. Okey. So bila dapat macam tu, kita akan dapat x tolak dengan 2 kuasa negatif 1 x bersamaan 8. Jadi nampak tak ada x, ada x. Kita boleh keluarkan x. 1 tolak 2 kuasa negatif 1 bersamaan 8. So 1 tolak 2 kuasa negatif 1 ni 1 tolak dengan 1/2 lah. Ni boleh bawa turun ke bawah. 1 tolak 1/2. Kita akan dapat 1/2 dalam ni. Bersamaan 8. So, saya bawa ke sebelah. Ni adalah konsep pendaraban. Kita boleh bawa ke kanan je. So, akan dapat x bersamaan 16. So, kita ganti balik x ni bersamaan 2 kuasa 3x.
Yang ni yang kita kena tengok, kita boleh jadikan 16 ni dengan asas 2 tak? So kita check 16 2 kuasa 4. 16. So bila dapat 2 kuasa 4, bila dah sama asas, kita boleh samakan teruslah. 3x bersamaan 4, x bersamaan 4/3. Ni jawapan dia. Okay, so keyword dia, perkara pertama yang kena buat, bila ada nampak kuasa yang ada x ni, kita kumpulkan dia belah kiri, yang belah kanan semua nombor, dan kita asingkan. Yang ni selalunya kita kena buat macam ni lah. Asingkan yang sama ni, kalau takut tengok, kita buat perwakilan. Kita buat wakilkan dia sebagai x. Macam ni. So bila nampak x, kita boleh keluarkan, selesaikan dalam ni sebab nombor bulat yang biasa. Then kita boleh selesaikan macam biasalah, samakan asas. Itu step dia, okay? And then soalan kedua. Okay, ni soalan kedua. Selesaikan 27 dalam kurungan 3 kuasa 2x tambah 4 sama dengan 1. Macam saya cakap tadi, nombor bulat kita kumpulkan dengan nombor bulat. Yang ada x ni kita letakkan belah kiri. So kita akan bawa 27 ni konsep darab. Melepasi sama dengan, ni algebra melepasi sama dengan, dia akan dapat 1 per. So akan dapat 3 2x tambah 4 bersamaan 1 per 27. Macam tu. So bila dapat macam ni, kita kira, kita 27 ni kita boleh jadikan asas dia 3 tak? Sebab sekarang kita nak samakan asas. So 3 kuasa 3 dapat 27. Okay, so sekarang kita boleh tulis 3 2x tambah 4 bersamaan 1 per 3 kuasa 3. Dan 3 kuasa 2x tambah 4. Bila dia kat bawah, kita nak naikkan ke atas sebab yang ni ke atas. Bila kita naikkan ke atas, sini automatik akan tambah negatif. Macam tu. Bila dah sama asas, kita boleh proceed teruslah. Ambil dia punya indeks, iaitu akan dapat 2x tambah 4 bersamaan negatif 3. Ni selesaikan algebra macam biasalah. Negatif 7. X equal negatif 7 per 2. Ni adalah jawapan dia. Okay, ni untuk soalan kedua, iaitu SPM 2012 question 7. Dan yang ketiga, SPM 2012 soalan nombor 8. Okey, untuk soalan ni, tengok tadi kita buat indeks, sekarang dah masuk log. Untuk log, dia ada dua cara tau. Satu cara kita selesaikan guna cara log. Cara kedua, kita guna indeks juga. Kita gabungkan, kita tukarkan log kepada indeks. Saya suka guna cara tukar log kepada indeks nanti, masa last. So, saya tunjuk macam mana nak buat. Jadi first step dia still sama, iaitu saya akan kumpulkan semua belah kiri yang ada sebutan X. Yang belah kanan saya akan letak nombor bulat. So kat sini saya akan dapat log X tolak 2 tolak dengan log X asas 2 bersamaan, ni bawa ke sana, negatif 1. Okay, and then ini adalah konsep log. Konsep log bila tolak dia akan jadi bahagi. So kita akan dapat X tolak 2 per X bersamaan negatif 1. Okay, dari sini nampak tak dia ada log. Kita boleh guna cara dengan menukarkan log ni kepada indeks, iaitu ni asas kan, yang hari tu kita belajar. Bila ada asas, nak tukar ke indeks, kita akan jadikan asas ni kepada asas indeks. So kat sini 2 negatif 1, sini akan stay dekat sini. Jadi macam tu. Okay, ni konsep untuk penukaran lah log ke indeks. Jadi yang ni 2 kuasa negatif 1 bersamaan dengan negatif kan yang ni kan, kita bawa turun ke bawah aja. Macam tu. So ni adalah selesaikan
algebra, iaitu darab silang macam ni lah, which is kita akan dapat 2 darab X tolak 2 bersamaan X. So selesaikan macam biasa, 2X tolak 4 bersamaan X. X bersamaan 4. Ni jawapan dia. Dia ada cara kedua. Kalau kamu nak tukar dia jadi log, contoh kat sini kan. Kat sini, tapi saya takut you guys tak faham sangat. Sebab tu saya rasa better guna yang ni lah. Saya tak terang satu lagi. Okay. And then the last question, which is SPM 2013, soalan nombor 8. So untuk soalan ni, dia suruh selesaikan log 2 asas 3 tambah log X tolak 4 asas 3 bersamaan 1. Okay, soalan ni dia dah asas sama dan dia dah susun. Belah kiri yang ada log, belah kanan memang nombor bulat. So saya gabungkan teruslah. Kalau tambah adalah konsep darab. So saya akan tulis log 2 darab dengan X tolak 4, asas dia 3 bersamaan 1. So, ni cara penukaran log kepada indeks, which is ni adalah asas. So, asas ni akan bergerak menjadi asas bagi indeks. Kita akan dapat 2X tolak 4 bersamaan asas dia 3, yang ni akan naik ke atas. So, akan dapat 2X tolak 8 bersamaan 3. 2X bersamaan 11. X bersamaan 11 per 2. Ni jawapan dia. SPM 2014, soalan nombor 6. Ini adalah basic sangat yang indeks. So, macam mana kita nak selesaikan? Jadi, pertama adalah konsep kuasa-kuasa di dalam kurungan. Bila kuasa-kuasa, 6 ni sebenarnya 6 kuasa 1. Okay, bila kuasa-kuasa, dia akan jadi kuasa-kuasa, dia akan jadi darab. Jadi, kita akan dapat kat sini 6, 1 darab 2 akan dapat 2. X kuasa 4, 4 darab 2 adalah 8. Y 3 darab 2, 6. Per, salin balik yang bawah. Jadi, sekarang 6 kuasa 2 adalah 36. So, kita dapat 36 X kuasa 8 Y kuasa 6 per 9X kuasa 5 Y. Dan untuk yang nombor yang 36 dengan 9 ni, kita akan kumpulkan antara nombor. So, kita akan buat 36 per 9. Kita akan dapat 9 8, 7, 3, 6, 4. Kita akan dapat 4 kat sini. Dan untuk yang indeks yang mempunyai asas yang sama, which is X, Y kan. So, kita nak kumpulkan. Jadi, kita akan dapat apa? X 8 disebabkan dia bahagi. Per ni adalah bahagi. Bahagi dia akan jadi tolak untuk konsep indeks. So, hukum indeks tolak 5. Y pun sama. Kita buat Y 6. Per ni adalah tolak. Ni adalah, kalau tak ada apa-apa, adalah kuasa 1. So, kita akan dapat jawapan last dia 4X 8 tolak 5 3 Y kuasa 5. Ni adalah jawapan dia. Jadi kat sini, you guys just kena tahu untuk buka, and then kalau konsep bahagi tu adalah tolak. Itu je. So, sebab tu soalan ni just 2 markah. Sebab dia simple je soalan dia. Okay. And then, soalan seterusnya. SPM 2017, soalan nombor 5. Yang nombor 2, tahun 2016 teacher skip sebab sebelum ni teacher dah terang. Nanti teacher includekan link dia. Okay. So, untuk soalan ni adalah 3 markah. Dia bagi 25 kuasa H tambah 3 per 125 P tolak 1 bersamaan dengan 1. Dan dia kata ungkapkan P dalam sebutan H. Untuk soalan macam ni, bila ada ungkapkan P dalam sebutan H ni, bila disebut macam ni, teacher akan tulis dulu P dalam sebutan H. Teacher akan buat macam ni. Maksudnya sekarang ni, bila kita nak jawapan terakhir, kita nak P di hadapan dan H dan lain-lain ni akan di belakang macam tu. So, teacher dah nampak dah, ni jawapan akan dalam bentuk macam ni. So, kita proceed.
Jadi kat sini dia buat sama dengan 1. Bila sama dengan 1, teacher boleh guna konsep ni bahagi kan. Teacher bawa ke sana. Sebab melepasi sama dengan, dia akan jadi darab. Since dia 1, senanglah. Kita boleh gerakkan terus je. So sini teacher akan dapat 25 H tambah 3 bersamaan 125 P tolak 1. So untuk soalan ni, bila dia kata ungkapkan P dalam sebutan H, kita tak nak ada asas. Kita nak bermain dengan indeks sahaja. Untuk hilangkan asas, kita kena samakan asas. Jadi kalau dari sini kita tengok, dia logiknya 5 lah. Sebab 25, 5 kuasa 2 kan. So kita check 125 ni boleh tak 5 kuasa 3? Check je. Okey, betul, 5 kuasa 3. So kita guna asas 5. Sini adalah 5 kuasa 2. Untuk 25 ni, saya tulis 5 kuasa 2. Dan yang atas ni, indeks yang dah sedia ada, teacher salin balik je. Macam tu. Dan kat sini, 125 adalah 5 kuasa 3. Dan indeks yang sedia ada, teacher tulis balik. Macam tu. So sekarang ni, bila dah sama asas, kita boleh hilangkan asas. Kalau kamu nak permudahkan dia punya indeks dulu pun boleh. So kita akan dapat 2H tambah 6 sama dengan 5 3P tolak 3. So bila dah sama asas, kita boleh hilangkan asas. Dia akan dapat dalam bentuk algebra lah, iaitu 2H tambah 6 bersamaan 3P tolak 3. Dan dekat sini, tadi kan teacher dah tulis P nak kat depan. So teacher akan gerakkan, P nak duduk sorang-sorang lah. So teacher gerakkan 3 ni ke depan, dia akan dapat 2H tambah 9 sama dengan 3P. So teacher letak 3P ni kat depan. P ni algebra je 2H tambah 9 per 3. Macam bawa ke sini lah, cuma teacher gerakkan ni ke depan siap-siap. So ni adalah jawapan dia, 2H tambah 9 per 3. Okay. And then the last one yang teacher nak buat 2017 juga. Maksudnya untuk tahun ni dia masuk ni 3 markah, ni 3 markah. Maksudnya 6 markah untuk log. Okay. So kita tengok soalan ni. Okay, ni adalah soalan log. Tadi soalan indeks. Sekarang kita nak guna hukum log. First thing, apa-apa sahaja kita kena tengok asas. So sekarang ni asas dia yang ni M, yang ni punca kuasa 2M. Maksudnya dia punya punca kuasa tak sama. Jadi kat sini saya kena pilih, saya nak samakan, nak ambil asas M ke nak ambil asas set M. So untuk menyenangkan kehidupan, kita janganlah ambil yang complicated. Kita ambil lah yang senang ni, M. So saya akan tukarlah sini menggunakan hukum logaritma untuk tukar asas. So saya akan dapat kat sini. Yang tak tukar saya tulis je 324 M tolak, bila nak tukar asas, yang atas akan di atas, yang bawah akan di bawah. Nampak tak? 2M 2M, set M ni set M. And then saya nak pilih asas apa? Saya ikut suka saya nak pilih M lah sekarang. Dan bersamaan 2. Okay, and then bila dapat macam ni, kita permudahkan dulu yang ni. Maksudnya yang depan ni saya tak nak kacau. Log 3, 2, 4, biar je dulu. Tolak. Atas ni pun saya tak nak kacau lagi. Biarkan dia. Yang bawah ni, set M. Kalau tukar, sebab ni susah kita nak nampak. So set M ni sebenarnya dia M kuasa 1 per 2. So kat sini saya boleh tulis log M 1 per 2 asas M. Macam tu. So bila dah kuasa, kita boleh guna hukum log lagi. Kita boleh bawa ke depan. So kita akan dapat log 3, 2, 4 M tolak log 2M asas M per 1 per 2 log M asas M bersamaan 2. Okay. Kemudian cuba bawa ke sini. Ni kan. Okay, bila dapat macam ni,
Cik salin balik yang depan. Log M 324. Atas still jangan kacau. Kita permudahkan dulu yang bawah. Log MM, hukum log bila sama MM, AA, 10, 10, 1, 1, tak kisahlah asalkan sama. Log M asas M, dia akan jadi 1. So bawah ni 1/2 darab 1, dia akan dapat 1/2. Macam ni. Ni still boleh permudahkan. Sebab sekarang ni nampak tak, dia macam A per B per C. Maksudnya per ni ada banyak kali. Kita nak jadikan per ni ada satu je. Permudahkan lagi. So kita akan dapat, ni semua algebra 3, 2, 4 asas M tolak log 2M asas M. Bila per, dia sebenarnya bahagian. Bahagi 1/2. Ini memang algebra Saya tunjuk satu-satu ni. Sepatutnya tak payah tunjuk ni algebra ni. Macam tu. So sekarang ni bahagi ni dia jadi complicated. So kita tukar dia jadi darab. Dia akan jadi, yang ni memang konsep algebra. Saya tekankan lagi sebab dia algebra. Log 2mm sama dengan 2. So 2 ni sebenarnya kita boleh susun dia di bahagian depan. So saya boleh tulis kat sini log M 324 tolak 2 log 2M kuasa M sama dengan 2. Okey. Kalau kamu macam confused, ni sebenarnya ni adalah satu kan depan kan. Ni adalah nombor. Ni adalah nombor. Sekejap, saya pula dengan yang lain. Ni adalah nombor. Ni adalah nombor sebab dia bukan masuk dalam geng log ni. Cara cepat, kamu boleh je tekan kalkulator. 1 bahagi dengan 1/2. 1/2. Nampak tak? Kamu akan dapat 2. So ni cara cepat. Bila kamu dapat 2, terus letak ke depan. 2 log 2mm. Dia bukan termasuk dalam geng log. Dia termasuk dalam geng luar. Nombor ni. Okey? So dekat sini, kita akan dapat 2 log 2m asas M bersamaan 2. Jadi, bila kita nak menggabungkan, nampak tak sekarang? Asas dia dah sama. Tadi asas dia tak sama. Sebab tu dia jadi panjang ni. So, bila dia dah sama, kita boleh gabungkan. Tapi, bila nak gabungkan, tak boleh ada kat depan ni. So, apa yang kita kena buat? Kita gerakkan guna konsep log balik. Log 3, 2, 4 asas M tolak log 2M asas M. Naikkan ke atas, dia akan jadi kuasa 2 kan? Sama dengan 2. Dan sambung lagi sikit, nak habis dah. Kita akan dapat dari sini log 3, 2, 4 asas M tolak log, yang ni kuasa kita akan dapat 4M² asas M bersamaan 2. So, bila M sama, baru kita guna hukum logaritma untuk gabungkan. Tolak akan jadi bahagi. Sampai sini senang lah. Dah jadi satu sebutan. Dan kita boleh naikkan lah. Bila nak tukar dari log ke sebutan indeks, ini adalah asas. So, dia akan jadi asas di sebelah indeks ni. Kita akan dapat 3, 2, 4 per 4M² bersamaan M kuasa 2. Dia akan jadi macam tu. Okey. Dan ni kita boleh, antara kamu nak bawa ke sebelah sini 4M² ni pun boleh. Ataupun nak permudahkan 3, 2, 4 per 4 pun boleh. Untuk tak confusekan kamu, saya bawa je lah. So, kita akan dapat 4M kuasa 4 kan. So, still kita nak cari M ni, kita akan permudahkan, bawa balik ke sini, bahagi 3, 2, 4 bahagi dengan 4. 3, 2, 4 bahagi 4, kita akan dapat 81. Samaan dengan M kuasa 4. So, M kuasa 4 bersamaan 81. Kuasa bawa melepasi sama dengan, dia akan jadi plus minus 81. Ni, punca kuasa 4. Ni kuasa 4 melepasi, dia akan jadi punca kuasa 4. Saya letak plus minus ni sebab dia adalah even number, nombor genap.
Kalau dia kuasa 5, tak payah letak plus minus. Yang ni ada dia punya konsep. Ni tajuk lain pula. So, untuk 81, kita akan dapat, tekan kalkulator, punca kuasa 4. Ambil yang 4, lepas tu ambil yang ni. Nampak tu? Kita boleh isi 81. So, dapat 3. Plus minus 3. Tapi log kat sini kena positif, sebab tu jawapan dia M sama dengan 3. Ini jawapan dia. Okay. So, soalan yang ni dia mencabar sikit. Jadi, kepada siapa yang takut log tu, tengok balik soalan ni. Kalau takut dalam exam, buat masa last-last. Alright. So, sampai situ sahaja. InsyaAllah esok kita buat paper 2. 2 soalan je paper 2 tu. Then kita akan masuk maths tajuk baru. So sampai situ sahaja. InsyaAllah jumpa lagi esok pada jam 9. Okay, bye. Assalamualaikum.